Okay, baiklah. Sementara kita tunggu Ustazah Asma, saya nak tanya, dengar ke suara saya boleh jelas ke dengan suara saya? Kalau jelas boleh buat thumbs up tak? Jelas tak suara? Atau komen dekat situ tak kuat? Jelas. Dia cakap jelas atau dia cakap tak jelas? Saya harap jelas. Yang jelas Alhamdulillah. Okay, baiklah, sementara kita tunggu Ustazah sampai tak lama je lagi. Saya mohon semua audiens yang ada di sini untuk sharekan link Zoom kita ini kepada semua rakan-rakan pengusaha, pendidik dan sebenarnya tak kira ibu ke ayah ke kan, as long dia adalah seorang pendidik kepada anak-anaknya, boleh sharekan link ini. Okay? Kita tidak tertakluk kepada hanya pendidik dan pengasuh taska sahaja ya. Sharekan lagi link ini supaya ramai lagi yang akan dapat manfaat kita pada petang ini. Okay? Jadi saya hanya nak ingatkan supaya mute sepanjang Ustazah Asma akan sampaikan ceramahnya pada petang ini. Dan saya sangat anjurkan jika semua audiens dapat membuka video kan, dapat buka video supaya nanti kita boleh snap gambar bersamalah. Okay. Dan jika ada sebarang persoalan nanti boleh type di komen semasa Ustazah sampaikan ceramahnya pada petang ini. Baiklah, sementara menunggu Ustazah lagi, ingin saya war-warkan program PTN9 selepas ini. Okey, kita ada agenda selepas ini. Okey, buat pengetahuan semua, program Sembang Santai PTN9 ni adalah diadakan setiap 2 minggu sekali. Ya, program Sembang Santai ni memang diadakan untuk tambah ilmu kita semualah. Tidak kira lah khusus ni kepada pengasuh taska dan tadikan negeri 9. Okey, untuk next program Sembang Santai kita adalah pada 23 Jun 2021, iaitu pada hari Rabu ni pada pukul 3 hingga 4 petang bersama dengan Dr. Fauziah Wan Jaafar dalam topik move on dalam menangani stres. Okey. Dan seterusnya kita akan adakan mesyuarat agung PTN9 kali ke-9. Okey, pada hari Sabtu depan pada 26 hari bulan 6 2021 pada pukul 2 petang. Okey, jadi kami sangat mengharapkan penyertaan yang banyak daripada ahli-ahli PTN9 khususnya untuk kita mencari muka-muka baru. Okey, kita sedang menanti Ustazah Asma. Okey, sementara itu saya mohon dan sebaik semua rakan-rakan untuk sharekan link ya. Kita tak tahu kadang-kadang usaha kecil kita ni menjadi asbab 1001 kebaikan yang Allah nak bagi dekat kita kan. So teruskan share link kita untuk ramai lagi yang dapat manfaat untuk sembang santai kita pada petang ini. Nampaknya Ustazah Asma dah sampai ya.
Okay. Selamat datang kepada semua yang baru datang. Kita belum bermula lagi ya. Kita sedang menanti Ustazah Asma. InsyaAllah sekejap je lagi. Okay. Jadi sementara itu mohon rakan-rakan semua sharekan link dulu. Okay. Selamat datang. Kepada yang baru masuk. Suara saya jelas ke? Tuan-puan boleh tulis dekat tu, dekat bahagian message, ruangan komen. Suara saya jelas tak? Terima kasih Puan Nabila, terima kasih Teacher Nisa. Terima kasih Fatimah Jali. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Khairul Badrian. Terima kasih Nur Asimah. Terima kasih Popo A31. Okey, Ustazah kita dah sampai. Alhamdulillah. Okey, kita akan mulakan majlis kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulakan majlis kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun pada petang ini dan dikasihi Ustazah kita serta pengasuh kita Negeri Sembilan iaitu PPN9, barisan staf jawatan kuasa PPN9, rakan pengusaha dan peserta khususnya tuan-puan yang saya hormati sekalian. Baiklah, sebelum memulakan materi kita pada petang ini, saya meneksankan beberapa adab. Yang pertama, mohon tuan-puan first dan beri perhatian sepenuhnya pada panel jemputan kita pada hari ini. Walaupun hanya di alam mata dan panel tak nampak sekalian, tapi berilah tumpuan. Sebab mungkin ilmu yang diberi pada petang ini tak dapat pada tempat lain. Okay? Yang kedua, pakai pakaian kemas, pakaian menutup aurat. Perhatian terutamanya kepada rakan-rakan yang berada di kerana siaran kita petang ini adalah live Facebook. Jadi, perkaralah aurat. Okay. Yang ketiga, mohon mutekan. Yang berada di Zoom, mohon mutekan supaya tidak mengganggu kelancaran program kita pada petang ini. Okay. Seperti yang mengingatkan sebagaimana kata-kata Tamat Yusuf bin Abdul Hussain berkata, dengan adabi tak sambil ilmu. Dengan adab, kau akan memahami ilmu. Okay. Baiklah. Sebelum saya memulakan kita pada petang ini, ingin saya memperkenalkan terlebih dahulu panel jemputan kita pada hari ini iaitu Ustazah Asma binti Harun. Itulah Ustazah Asma binti Harun, pendakwah, motivator, pengasas dan penaung NGO Sahabat Amal K, merupakan pengarah hijrah ekspat PKM Sdn Bhd. Okay. Pengalaman Ustazah, banyak pengalaman Ustazah. Lainnya merupakan pegawai Hal Ehwal Agama Islam Tahfiz. Dia merupakan penolong pengarah giat undang-undang keluarga Islam Tahfiz secara rumah tangga. Dia juga pernah bertanggungjawatan sebagai penolong pengarah bahagian keputusan hal dan meletakkan jawatan pada Ogos 2017. Kat belakang Ustazah telah pun mempunyai suami Aziz Zahaya juga anak ramai 7 orang. Alhamdulillah. Berasal dari peninggalan ini menetap di Penambang Negeri. Okay. Mempunyai pendidikan, latar belakang pendidikan tentang masa pengajian Islam di UIM dan juga jaga muda di Syariah. Dia Bonda Puan Rosita Kamil untuk memberi sepatah dua kata sebagai wakil daripada PKN. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua dengan suara saya, berbesar hati saya meraihkan kehadiran semua orang. Alhamdulillah, kerana kita adalah seorang insan yang sangat besar artinya dalam industri pendidikan di Malaysia khususnya, dan saya rasa amat bertuah kerana dapat sekali lagi bersama dengan Ustazah Asma Harun. Sebelum kami pernah bersama dalam program kumpulan sokongan susu ibu, dan topiknya adalah tentang kepentingan penyusuan ibu. Pada kali ini saya bersyukur dan dengan sekali jemputan saja Ustazah telah menerima tawaran saya, pelawaan saya untuk bersama kami dalam Sembang Santai. Pengetahuan Ustazah, Sembang Santai kami ini adalah anjuran Persatuan Tazkiyah Negeri Sembilan dengan nama pendeknya, dan kita akan buat setiap 2 minggu sekali. Jadi platform ini Alhamdulillah kita lebarkan lagi pada page Ustazah yang saya ikuti jugalah, dan teruja sekali. Pagi tadi kata Ustazah itu memang sentap sangat. Okey, mana kita ni perlulah berkasih sayang kan? Kita ni adalah manusia dan kita bukan binatang. Jadi untuk itu mungkin Ustazah perlu bawa lah kami ni yang mungkin tidak keruan dengan cabaran-cabaran zaman VUCA ni Ustazah. Bagaimanakah kita dapat menjadi pendidik yang terdidik? Di depan Ustazah ni di Zoom ada hampir 250 orang, manakala di Facebook PTN9 dekat 400 orang, dan juga di page Ustazah. Untuk itu saya tak nak mengambil masa yang panjang. Sesungguhnya kami teruja bersama dengan Ustazah, dan Satu Malaysia sekarang ni akan membuka telinga, menghayati dengan penuh adab bagaimanakah harusnya kami ini menjadi pendidik yang terdidik. Ada pengusaha Tazkiyah, pengusaha tadika dan juga ibu bapa, kita ambillah ambillah pengajaran daripada Sembang Santai ini, walaupun Sembang Santai tetapi biarlah sampai. Pastinya Ustazah dapat memberi satu impak, satu input yang terkesan pada diri kita untuk kita bawa balik. Terima kasih saya ucapkan barisan jawatankuasa PTN9 yang telah bertungkus lumus dalam menjadi majlis yang besar rasanya, walaupun tidak dipentas di hotel dan sebagainya, tapi di pentas maya ini. Terima kasih pada tim Ustazah yang telah bekerjasama bagi menjayakan majlis ini. Terima kasih kepada segala admin, dan pada kami tak pandai guna Zoom ni, Alhamdulillah. Nak buat juga program Ustazah, tapi kami berjaya mengumpulkan hampir 1000 orang pada kali ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Okay, terima kasih. Itu saja. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Allah bagi rahmati. Subhanallah. Terima kasih banyak kita atas aduannya. Okey, kini tunggu masa yang ditunggukan. Kita nak dengar majlis ilmu kita yang bertajuk Pendidik yang Terdidik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustazah sihat? Sihat, alhamdulillah. Baik Ustazah. Jadi sebelum Ustazah mulakan majlis ilmu kita pada hari ini, tadi Bonda Rosita pun dah bagi overview. Jadi saya nak bagi overview berkaitan soalan daripada Ustazah. Sekaligus ya Ustazah, senang. Boleh. So, untuk pendidik yang terdidik ni, cabaran sistem pendidikan semasa dan gejala sosial yang kian meruncing ini mendesak betapa pendidik sekarang kena bersedia mendapati cabaran secara fizikal dan mental. Jadi apa persediaan kita sebagai pendidik ni untuk menjadi seorang yang terdidik dan untuk mendepani cabaran-cabaran ini. Yang kedua Ustazah, ramai guru yang mengajar tetapi tidak mendidik. Dengan kata lain, jika dia seorang guru, dia hanya menurut apa sahaja yang ada di atas kertas. Jika dia seorang ibu di rumah, dia cuma menegah dan mengarah tanpa menunjuk arah. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik dapat membuat transformasi dalam jiwa untuk menjadi pendidik yang benar-benar mendidik. Jadi tanpa melengahkan masa, saya berikan majlis ini kepada Ustazah. Silakan Ustazah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian kita rafakkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan perantaraan baginda lah telah sampainya Islam, telah sampainya nilai-nilai yang murni, telah sampainya kepada kita agama yang mulia ini. Ustaz, padam. Ini. Sekejap ya sahabat. Berjelas ya, sebab tadi tiba-tiba macam tutup. Padam. Okey, insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Persatuan Pengusaha Pengasuh Taska Negeri Sembilan. Persatuan Pengusaha Pengasuh Taska Negeri Sembilan. Terutamanya terutamanya, minta maaf ya, skrin saya tiba-tiba jadi hitam, gelap dan dia kena tanya Syira kenapa. Jadi tutup, jadi gelap. Terutamanya Puan Hajah Rozita Haji Kamil selaku Presiden Persatuan Pengusaha dan Pengasuh Taska Negeri Sembilan. Saya pernah jumpa beberapa kali dengan Puan Hajah Rozita Haji Kamil. Orangnya kecil sahaja, orangnya walaupun kecil tapi bersemangat wajar. Walaupun usia dah menganjak kepada usia warga emas, tapi bagaimana bila dilihat dia tetap diberikan kepercayaan menjadi Presiden Persatuan Pengusaha dan Pengasuh Taska Negeri Sembilan, bermaksud adanya di situ karisma, kepercayaan, sifat amanah yang tinggi, sehingga kan Puan Hajah Rozita Haji Kamil walaupun dalam tempoh yang agak lama tuan-puan sekalian masih lagi diberikan amanah menjadi Persatuan-Persatuan Pengusaha dan Pengasuh Taska bagi Negeri Sembilan. Masya Allah, saya gembira sebab Allah kurniakan, Allah izinkan saya bertemu dengan figure yang sangat hebat. Tadi Puan Najihah binti Mak Yusuf sebagai moderator, mungkin juga sebagai seorang guru juga. Seterusnya Puan Audrey Lee selaku naib presiden dan semua para pendidik dan pengasuh yang dirahmati Allah sekalian. Dan ada juga yang di sebalik tabir, yang mengusahakan, yang bersama-sama dengan kita kan, menjayakan majlis ilmu kita pada petang yang barakah ini. Dan asalnya program ni macam tertutup, buat Zoom meeting macam itulah. Sebab di hadapan saya ni ada ramainya pengusaha dan pendidik, terutamanya di peringkat tadika dan juga taska. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan saya sebenarnya rasa malu, rasa segan sebab di hadapan saya ni orang-orang yang terpilih, orang-orang yang hebat yang Allah pilih untuk berada di tempat yang paling mencabar, sangat mencabar. Sebab apa? Mendidik anak kecil. Umpama seperti mencorak di atas batu. Itu kata-kata ulama, mendidik anak kecil ni umpama mencorak di atas batu. Sebab apa yang kita didik ketika saat anak kita kecil, dengan kasih sayang, anak itu akan membesar jadi penyayang. Dengan lemah lembut, anak itu membesar dengan lemah lembut. Dengan adab, anak itu membesar dengan adab. Kita mendidik anak itu dengan pandai menghormati orang dan kita pun hormat anak kita, maka dia membesar menjadi orang yang menghormati dan terhormat. Bila kita mendidik anak dengan rasa tanggungjawab, maka subhanallah, anak itu akan membesar menjadi orang yang bertanggungjawab. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, mendidik anak kecil ibarat seperti mengukir di batu. Manakala mendidik remaja ataupun yang sudah mula dewasa, bukan lagi anak kecil, ibarat kita mengukir ataupun menulis di air. Bayangkan ya, bila kita tulis di air, air ini akan bagi kita sampai ke terus hilang. Tulis hilang. Sahabat-sahabat, kena tukar. Syira pernah jadi macam ni. Saya pernah jadi macam ni. Tanya dah Syira. Admin, staff, Ustazah minta tolong tengok
Sebab setiap satu minit akan black, akan padam. Macam sekarang dah gelap balik. Okey, jadi saya macam tengok skrin yang hitam. Hitam terus. Jadi mungkin kena tukar phone ke ataupun ada setting ke. Ni memang hitam tu, tak nampak apa-apa. Jadi macam saya cakap betul-betul seorang-seorang. Subhanallah, saya harap mungkin ada apa-apa isu apa masalah. Ya, okey. Okey, pernah jadi dah dengan Syira sebelum ni macam ni, teruskan saja, suara tak jelas. Okey. Ya, Ustaz try tukar phone, kena try tukar phone. Pernah dah jadi macam ni. Lepas tu bila tukar okey. Tak ada phone lain. Tak ada. Oh, tak ada phone. Okey, subhanallah sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Tadi tu kan soalan moderator ialah okey, sekarang saya teruskan je walaupun gelap terus, gelap betul-betul macam phone kita macam ni. Macam phone mati. Saya ngadap phone ni. Jadi dia ada efek sikit lah dari segi komunikasi saya tak nampak apa-apa komen, tulisan apa semua. Tapi katanya jelas, saya boleh teruskan. Tadi tu moderator bertanya, pengerusi majlis bertanya, apakah cabaran pendidik hari ini? Tajuk kita adalah pendidik yang terdidik dan cabaran pendidik pada hari ini. Okey, jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya contenglah petang-petang kan, kita conteng. Terima kasih ya Puan Azura Rahim. Tu nampak sekejap, lepas tu dia padam balik. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir, guru-guru semua. Saya berbesar hati, saya sangat bahagia, gembira dapat bertemu nanti satu hari nanti bila dah habis COVID, kita jumpa betul-betul depan-depan ya. Okey, subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Okey, kita conteng ya sikit. Ini dapatkan je. Dah tinggi dah kan dapatkan. Okey. Petang-petang ni, tengah hari ni, Handa sangat hebat kalau boleh stay dengan saya. Sejam je insyaAllah. Sebab waktu tengah hari ni semua rasa macam ngantuk kan, lepas makan, rasa penat, rasa nak ringan-ringan. Sebab itu kalau time ceramah dapat petang, dapat tengah hari lepas Zuhur, inilah waktu saya yang paling mencabar. Dia beza dengan lepas asar, beza dengan malam, beza dengan pagi. Jadi bila anda boleh bersama dengan saya macam ni, sampai habis anda sangat hebat. Tahniah. Daripada awal lagi saya dah ucap tahniah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita tahu, okey, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahawasanya pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang terbaik. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adanya contoh tauladan yang terbaik sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayat ni disambung lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi. Tapi memang sedap kalau kita boleh tulis semua. Liman kana. Boleh ya, sahabat-sahabat pun catat juga. Ini motivasi yang sangat hebat. Liman kana yarju. Liman kana
liman kana yarju liman kana yarju liman kana yarjullah hawal yaumal akhir. Wa zakarallaha katsira. Wa zakarallaha katsira. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, firman Allah ini bermaksud laqad kana lakum, maka sesungguhnya kana lakum, bagi kamu, maka sesungguhnya bagi kamu fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, pada diri Rasulullah. Ini firman Allah. Allah mengiktiraf, Allah memberitahu kita dan kita kena faham dan kita kena pegang. Laqad kana lakum fi Rasulillah, maka sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah uswatun, contoh, hasanah, yang baik ataupun yang sempurna, yang terbaik, yang sempurna. Liman kana, bagi man, sesiapa, liman kana, bagi sesiapa yang mengharapkan apa? Pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah ni pertemuan yang baik dengan Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari kiamat, hari akhirat. Wa zakarallaha katsira, dan bagi mereka yang menyebut ataupun mengingati Allah. Mengingati siapa? Allah, katsira, sebanyaknya. Mengingati Allah sebanyaknya. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok Allah SWT berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah, maka sesungguhnya pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Uswatun, contoh tauladan yang baik dan juga sempurna. Contoh tauladan yang baik dan sempurna. Liman kana, Rasulullah akan jadi contoh tauladan yang baik, yang sempurna, bukan kepada semua orang. Sebab itu kita dapati bukan semua orang akan menjadikan Rasul sebagai contoh. Bukan semua orang nak mengkaji pendidikan Rasulullah. Bukan semua orang jadikan Rasul sebagai idola. Kalau ada masalah, rujuk. Rasul buat macam mana ya kalau ada masalah ni? Okey, kalau ada je isu, merujuk kembali kepada sunnah Nabi. Baca balik sirah. Maka sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh tanda yang baik. Liman kana, bagi siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Wal yaumil akhir, dan bagi siapa yang mengharapkan pertemuan dengan hari kiamat. Wa zakarallaha katsira, dan bagi siapa yang banyak mengingati Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau betul dan jika benarlah kita ini mengharapkan pertemuan dengan Allah, pertemuan dengan baik. Pertemuan dengan Allah, pertemuan yang indah. Pertemuan dengan Allah, hamba bertemu dengan Tuhan. Hamba bertemu dengan pencipta kita. Nak tak nak, kita akan kembali kepada Allah. Nak tak nak, kita pasti menempuh kematian untuk bertemu dengan Allah. Jadi kepada siapa yang ingin bertemu dengan Allah, bila sebut liman kana, dan bagi sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, kita harap tak harap tetap akan bertemu dan kembali kepada Allah. Lebih baik kita harap. Kan kalau orang yang mengharap ni, dia buat apa? Dia bersedia. Dia tak sabarnya nak jumpa orang yang kita rindu, orang yang kita sayang. Bila tak sabar, bila mengharap, kita buat persiapan. Lagi 2 hari aku nak masak special. Lagi 2 hari mesti nak pakai cantik-cantik. Ni berjumpa dengan orang disayangi. Kalau kita tergolong di kalangan yang tak mengharap jumpa Allah, bermaksud kita orang yang tak bersedia menghadapi kematian, sedangkan kematian boleh berlaku anytime. Siapa yang akan jadikan Rasul sebagai contoh teladan yang baik?
liman kana, bagi sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dengan cara yang baik, wal yaumil akhir, mengharapkan pertemuan dengan hari akhirat. Kenapa kita perlu mengharap pertemuan dengan hari akhirat? Sebab hari akhirat adalah hari sebaik-baik pengadilan. Hari akhirat adalah tempat tinggal kita yang paling utama. Kalau kita sekarang buat rumah cantik-cantik, ada kenderaan apa semua, itu semuanya adalah permainan, Allah kata. Itu hanyalah sementara. La'ibun walahwun, kan? Permainan dan juga untuk kita bermain-main, untuk kita berseronok. Dan hidup kita sekarang bukan hidup yang sebenar. Kalaulah kita kata hidup kita sekarang sebenar, kenapa lepas kita usahakan semua ni kita akan tinggalkan? Lepas kita besar-besarkan anak, kita akan tinggalkan. Sama ada anak mati dulu kita ataupun kita. Setelah kisahkan, kehidupan ini bukan kehidupan yang sebenar. Ini hanyalah satu kehidupan untuk menjadi ujian tes kita sahaja. Nak tes iman, nak tes sekian-sekian. Banyaklah Allah nak tes kita, kalau lulus masuk syurga. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita harus bercita-cita untuk bertemu dengan akhirat, sebab akhirat adalah tempat negeri abadi kita. Itulah tempat tinggal utama manusia, dan insya-Allah kita sangat mengharapkan syurga. Jadi kalau kita dizalimi di dunia pun, kita kata tak apa, ini dunia sementara je, sakit pun sikit je, tak apa, sekejap je. Yang paling penting akhirat. Sebab itu orang yang begini dia mengharapkan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Jadi, adakah kita tergolong di kalangan 3 ciri ini yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, kematian yang indah, husnul khatimah, dan mengharapkan pertemuan dengan akhirat, dan juga seorang yang mengingati Allah? Kalau betul lah kita ni di kalangan 3 ini, kita di kalangan 3 ni, kan? 1, 2, 3. Kalau betul lah kita di kalangan 3 ni sahabat-sahabat sekalian, kita mesti jadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan terbaik. Wajib, tak ada pilihan lain. Sebab ini diiktiraf oleh Allah, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasul itu contoh tauladan yang terbaik. Bila sebut tentang contoh tauladan yang terbaik, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Rasulullah contoh semua segi. Rasul contoh anak yang baik. Rasulullah contoh bila dah jadi makin membesar, suami yang terbaik. Bila dah jadi bapa yang terbaik. Contoh teladan sebagai bapa. Kemudian Rasulullah menjadi pendidik yang terbaik. Rasulullah adalah murabbi ummah, pendidik terbaik. Rasulullah didik siapa sahabat-sahabat sekalian? Rasulullah didik diri. Rasulullah didik isteri. Rasulullah didik anak. Rasulullah didik cucu. Rasulullah didik menantu. Rasulullah didik sahabat. Rasulullah didik sahabat tu kawalah. Rasulullah didik musuh. Rasulullah didik siapa lagi? Rakyat. Semua. Subhanallah. Rasulullah SAW ada contoh lengkap sempurna, dan tak ada pun kita akan bela bila kita ada masalah, nak rujuk siapa, nak tengok contoh siapa, ya kes macam ni. Contohnya. Rasulullah SAW adalah contoh tauladan uswatun hasanah, contoh tauladan yang sempurna sebagai anak yang baik. Kita tahu Rasulullah tak pernah jumpa ayah dia sebab masa dalam kandungan ibu ayah dah meninggal. Tetapi Rasulullah menjadi anak yang baik kepada ibunya Aminah sehingga umur 6 tahun. Kemudian jadi anak yang baik kepada siapa? Abdul Muttalib, datuk dia. Kemudian jadi anak yang baik kepada siapa? Kepada bapa saudaranya. Maksud anak bukan sebenarnya ibu ayah, kepada penjaga. Subhanallah. Kemudian menjadi suami yang sangat baik, bapa yang sangat baik, teladan bapa yang baik, pendidik. Rasulullah juga menjadi contoh apa? Pemimpin. Rasulullah adalah presiden. Presiden negara Islam pertama. Apa? Negara Madinah. Kemudian Rasulullah adalah contoh menjadi khalifah, yang mana banyak negara di bawah kekuasaan, yang mana Rasulullah perintahkan semua, kebijaksanaan politik apa semua, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Sebab itu, saya rasa macam kena pusing sikit, sama juga dengan ni. Belah-belah sana tu tak nampak. Okey. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, tidak ada sedikit pun keraguan untuk kita meyakini bahawasanya Rasulullah telah memberikan semua contoh. Yang menjadi masalah adalah
kita yang kita kata kita ni pendidik, sebagai ibu ke, didik kawan ke, didik siapa-siapalah, kita tidak mengkaji sirah Rasulullah. Kita sendiri tak baca kisah Rasulullah. Kita sendiri tak menjadikan Rasulullah contoh. Itu masalah. Kenapa? Kita kata kenapalah kan anak ni macam ni. Kenapalah murid ni macam ni. Kenapalah sekian-sekian. Sebab apa? Kita lebih mencari metod selain daripada metodologi didikan cara Rasulullah. Kita ikut metod yang kita rasa wow ada wow factor daripada barat ke, teori itu, teori ini dan sebagainya. Subhanallah. Saya akan bagi beberapa contoh. Contoh pendidikan gaya Rasulullah yang kalau kita tengok subhanallah, kalau kita buat 2-3 saja. Sebab bila kita ikuti contoh Rasulullah mendidik, kita kadang-kadang tak perlu fokus masalah. Kita fokus saja ikut sunnah Nabi, masalah selesai. Sebab ada orang bila ada masalah, dia fokus pada masalah. Okey, contoh masalah anak ni, masalah okey, kita padam ni ya, sahabat-sahabat boleh faham dah ni. Mapping ni Rasulullah ada contoh yang terbaik. Ini disebut di dalam firman Allah. Allah sendiri yang menyatakan tidak ada kenyataan yang lebih diyakini melainkan firman Allah. Kemudian kita faham perlu ada ciri ni, dan Rasulullah adalah contoh teladan untuk segala aspek, tak ada terlepas sedikit pun. Sebab itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina. Harisun bil mu'minina. Nanti kita baca ayat harisun alaikum. Kejap saya keliru sikit. Allah akbar. Ni pun dah ni kan. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menggambarkan sifat Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul, seorang nabi, seorang rasul, seorang ikutan. Min anfusikum, dari kalangan kamu sendiri. Azizun alaihi ma anitum, yang sangat memahami apa yang kamu lalui, apa yang kamu rasai. Harisun alaikum bil mu'minina, sangat menyayangi kamu ke atas orang mukmin. Raufur rahim, yang maha lembut, yang maha penyayang. Subhanallah. Itu lagi perintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman yang lain, Nabi Allah berfirman lagi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan banyak lagi ayat-ayat firman Allah yang mengiktiraf Rasulullah, dan Allah menekankan kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan yang terbaik. Okey, kalau kita perhatikan ayat yang pertama, ayat yang kedua kita baca tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang daripada kamu seorang rasul yang sama seperti kamu. Ada rasa sakit, ada rasa mengantuk, ada rasa sedih, ada rasa penat. Sama, ada rasa lapar, sama, exactly sama. Tapi Bani Israel kan menghedik, menghina Rasulullah. Kau sama, kenapa pula? Juga para Nabi macam tu. Apa kelebihan kamu jadi Nabi? Sama saja, tak ada apa-apa pun kelebihan. Subhanallah. Tetapi Rasulullah diberikan, harisun alaihi ma'anitum, yang sangat memahami kesusahan kamu, yang sangat memahami penderitaan kamu. Okey, kalau kita fahami Rasulullah SAW dah melalui semua cabaran yang kita lalui hari ini. Cabaran apa sebagai pendidik? Cabaran apa sebagai pendidik? Lagi-lagi dalam era pandemik sekarang. Kan dalam COVID, ya Allah, saya tahu memang susah. Saya jadi ibu pun susah rasa. Memang susah lah. Bukan rasa yang susah. Cabaran apa sebagai pendidik kan? Kadang-kadang kita rasa putus asa. Kadang-kadang kita rasa sedih. Sedih ni banyaklah dengan anak murid, dengan ibu bapa, dengan sekolah kan, dengan tadika sendiri, dengan bos, dengan rakan sekerja. Aduh, banyaklah. Banyak sangat ni cabaran ni, subhanallah. Lepas tu rasa penat. Macam-macam lah, stres. Rasa macam kosong.
Rasa tak dihargai. Lepas tu rasa macam tak berjaya. Tak berjaya. Ataupun macam tak ada hasil. Ya, faktor keuangan. Banyak lagi lah kalau nak senaraikan. Sebab nak jadi pendidik yang baik itulah kita jadi sampai bergaduh dengan suami, bergaduh dengan marah anak, emosi tak terkawal, ya, sedih, marah, semua adalah cabaran sebagai pendidik. Bila saya sebut pendidik, sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, jangan sempitkan pendidik ni hanya kepada guru saja. Bila saya sebut pendidik, saya masukkan juga adalah ibu dan ayah. Sebab kita semua adalah pendidik. Encik, jam. Ibu dan ayah pun kita semua adalah pendidik. Bila kita sebut cabaran apa sebagai pendidik, dan semua cabaran ini pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok ada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan terputus, Allah SWT ingin mendidik Rasulullah. Yang mana satu ketika terputus, tidak ada wahyu diturunkan. Dalam tempoh yang agak lama, tuan-puan sekalian. Tak silap saya bukan sebulan, berlanjutan lagi selepas sebulan. Lama. Sehingga kan ketika itu Rasulullah diherdik, dihina, dicaci maki. Sampai ketika Rasulullah rasa sangat sedih, Rasulullah tertekan, Rasulullah rasa kosong, Rasulullah rasa macam-macam bercampur-campur. Masa tu orang musyrik kata, Muhammad dah tak jadi nabi, dia dah tak ada terima wahyu. Muhammad telah pun disisihkan oleh Tuhannya. Muhammad telah tak dihiraukan oleh Tuhannya. Digambarkan suasana Rasulullah ketika itu lebih sedih daripada kehilangan anak lelakinya yang bernama Ibrahim. So dikatakan ketika kehilangan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sangatlah berduka cita, sangatlah sedih, menangis dan sebagainya. Tetapi saat Rasulullah tidak mendapat wahyu, terputus wahyu ni, ada peristiwa sebenarnya, Rasulullah jauh lagi lebih sedih. Sebab dikatakan Rasulullah sentiasa memandang ke langit, menanti-nanti mana malaikat Jibril tak datang bawa wahyu. Sentiasa naik turun bukit, berada di tempat tinggi, menanti-nanti, ya Allah. Kenapa ya Allah? Sebab wahyu tu umpama surat-surat cinta daripada Allah. Jadi Rasulullah sangat suka bila apa berlaku, dapat wahyu, dapat jawapan daripada malaikat Jibril. Sampai Nabi Muhammad SAW naik bukit, turun bukit, rasa kosong, rasa sedih, dihina lagi. Berlarutan bukan sekejap, hari demi hari. Subhanallah. Kan? Dan Rasulullah sendiri tertanya, adakah Allah membenci? Adakah Allah dah tak mahu pandang? Kenapa malaikat Jibril tak datang ziarah? Kenapa malaikat Jibril dah tak ada dah ni? Sedangkan Rasulullah sentiasa memerlukan semangat, selalu memerlukan keyakinan, pertolongan, bantuan. Tapi Allah sedang mendidik Nabi Muhammad SAW. Setelah sekian lama, sebab orang musyrik dah kata gila. Sebab apa? Naik bukit, turun bukit, duduk termenung, seorang-seorang. Subhanallah, keadaan Rasulullah. Akhirnya, itulah dikatakan antara sebab nuzul surah Wadduha yang kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, walaili idza saja. Wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, dan demi waktu malam, walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak sekali-kali, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak sekali-kali Tuhanmu menelantarkanmu. Tidak sekali-kali Tuhanmu membencimu. Dua-dua. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak sekali-kali Tuhanmu. Ustaz tolong cari je sebab bila baca terjemahan macam tu jadi hilang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, Tuhanmu juga tidak membencimu. Wadduha walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan Allah ingatkan sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada yang awal. Yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Maksud akhirat itu lebih utama. Yang awalnya apa? Dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Suatu masa nanti kamu akan diberikan sehingga kamu rasa redha, kamu rasa puas. Maksudnya hari ni sabar dulu, bertahan dulu. Apa pun ujian kita sebagai pendidik, tahan dulu, sabar. Satu masa lagi Allah akan beri sehingga kita rasa puas, kita rasa cukup.
Astagfirullahaladzim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya dah confused dah ni sebab bila baca dengan terjemahan, kalau tak baca terjemahan tu kita boleh terus ingat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah alam yajidka yatiman. Allahu akbar. Okay. Tak apa. Cabaran apa sebagai pendidikan? Kita daripada Encik, carilah Encik. Cari surah Wadduha je, tekan je surah Wadduha dengan terjemahan. Sebab apa saya nak share ada ayat ujung-ujung tu, tapi sementara tu subhanallah cabaran apa kita sebagai pendidik, kita ada rasa macam-macam ni kan. Dan semua yang dilalui ni pernah dah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok. Wadduha, demi waktu duha, walaili idza sajada, malam apabila sunyi sepi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahawa Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak benci kepadamu. Sebab apa? Orang kafir dah sebut ni. Tuhan Muhammad dah benci dia, Tuhan Muhammad dah tinggalkan dia. Faham kan? Sebab itu Allah memujuk Nabi dengan surah Wadduha. Sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu. Sahabat-sahabat sekalian, bila kita baca surah Wadduha, sebenarnya jadikan ini motivasi kuat kita. Motivasi terhebat kita. Motivasi terhebat kita sebagai pendidik. Kalau kita rasa putus asa, rasa kecewa, rasa sedih, baca surah Wadduha, fahami. Sebab Rasul juga berada di keadaan yang mana rasa lost, rasa kosong, rasa sedih. Kan? Jadi dalam situasi ini Allah memujuk, ma wadda'aka. Sesungguhnya Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidak pernah benci kepadamu sebagaimana dituduh oleh orang musyrik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu ada lebih baik bagimu daripada permulaan. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sekarang kita lalui macam-macam ujian dan cabaran. Ingatlah firman Allah ni, Allah pujuk kita. Sabar, tenang, terus kuat dengan segala cabaran dan ujian ni. Pandemik ni, COVID ni. Terus kekal berada di landasan apa? Sabar, tenang, redha, bersangka baik, doa, terus mengharap dengan Allah. Sebab apa? Sebagaimana Allah memujuk Rasulullah. Sebab ayat ni bukan ditujukan pada Rasulullah saja. Untuk kita juga, tuan-puan sekalian. Sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik daripada sekarang, daripada yang kita lalui ini. Sabar, Allah nak bagi kesudahan yang baik. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan kepada kamu kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga engkau rasa puas hati. Wala sawfa yu'tika. Dan kelak akan diberikan oleh Allah, yu'tika, Allah akan beri kepada kamu kejayaan, apa yang kamu harapkan, dunia dan akhirat sehingga kamu fatarda. Sehingga kamu rasa puas. Kamu rasa macam cukup. Sebab itu kalau kita perhatikan tuan-puan sekalian, apa peristiwa yang pernah berlaku dulu, ingat tak 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, kan banyak peristiwa yang sedih. Banyak peristiwa yang duka cita. Kita difitnah, kita dikhianati, kita ada melalui proses kegagalan, kita ada sedih tu, sedih ni, tertekan macam-macam. Tapi sampai hari ni kita dah lupa dah tekanan apa masa belajar dulu yang kita rasa sedih sangat. Subhanallah, dan kita tetap sabar dan Allah berikan nikmat itu hari ini, saat ini. Okey, sambung lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah ingatkan Nabi Muhammad SAW, bukankah dia mendapati engkau yatim piatu lalu memberikan kamu perlindungan? Masya Allah, ini hebat. Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad SAW bahawasanya yang memberikan Nabi Muhammad perlindungan adalah Allah. Sampai Allah ingatkan Nabi, bukankah dulu kamu yatim piatu dan siapa yang menjagamu? Allah. Kan lepas dah yatim piatu, siapa yang menjaga? Sambung. Ada je orang yang jaga. Hakikatnya Allah yang menjaga. Walaupun yatim piatu, tetap membesar dengan baik, bijak dan sebagainya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan didapati engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan daya petunjuk. Allah tanya lagi, bukankah kamu pernah dalam keadaan situasi kosong, kebingungan, macam kebuntuan, tercari-cari, lalu siapa bagi kamu petunjuk? Allah. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dan bukankah dulu kamu miskin? Lalu kamu fa'aghna, kamu diberikan kekayaan? Fa'amal yatima fala takhar. Allah pesan kepada anak yatim, jangan kamu melakukan kekasaran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Okey. Dan setiap nikmat Tuhanmu maka syukurilah. Subhanallah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, itu antara motivasi pertama kepada sahabat-sahabat
kepada para pendidik terutamanya, kita tahu di antara sunnah Nabi yang Nabi tidak tinggalkan dan Nabi pesan kepada seorang sahabat Nabi, saya tak ingat nama sahabat ni, supaya jangan meninggalkan beberapa perkara ni. Antaranya Nabi kata jangan tinggalkan solat duha, kemudian solat witir, kemudian saya tak ingat satu lagi. Ada 3 pesanan Nabi, sepanjang hidup kamu jangan tinggalkan. Jadi solat duha itu sendiri adalah satu, memanglah sunat, nama pun sunat. Kan jangan salah faham pula ustazah kata wajib. Soalannya sebagai pendidik. Didik diri sendiri, didik suami, didik isteri, didik. Memang kita sebenarnya pendidik. Soalannya wajib, kita wajibkan diri kita untuk menunaikan solat duha. Sebab dalam solat duha itu, surah Wadduha dan surah Wasyamsi wa duhaha, kedua-duanya adalah surah yang sangat memberi motivasi. Tapi kena faham maksud. Bila baca surah Wadduha, umpama kita memujuk diri kita, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Okey, jadi sekarang sebab masa pun dah hampir nak habis, kita pergi kepada beberapa contoh pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Atika letak tepi ni, Atika. Letak je tepi ni. Apa tu? Allah Akbar. Kenapa tunjuk masuk ni tengah live? Okey. Subhanallah. Okey, sekarang kita duduk pula. Okey, berkenaan dengan contoh mendidik, saya akan bawakan kisah 4 orang Nabi. Kisah 4 orang Nabi, macam ramai sangat kan nak bawa kisah 4 orang Nabi ni, tapi saya bukan pilih semualah. Maksudnya secara ringkas lah, secara ringkas. Okey, Encik. Ni kena turunkan lagi sebab dia macam, okey je, it's okay. Terima kasih Encik. Okey, jadi yang ni tak perlu tukar. Sama je, okey. Okey, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Pertama, kita tengok contoh pendidikan oleh 4 Nabi yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, kisah Nabi yang pertama iaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu contoh seorang bapa mendidik anak dengan doa. Nabi Allah Ibrahim sentiasa, kalau kita tengok banyak doa daripada Nabi Allah Ibrahim. Contohnya doa apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim doa apa? Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tetap teguh mendirikan solat. Wa min zurriyyati, dan juga daripada zuriat keturunanku. Daripada zuriat keturunanku mesti tetap teguh mendirikan solat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, makbulkanlah doaku. Antara doa Nabi Ibrahim lagi ialah Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang soleh. Antara cabaran mendidik adalah kita tidak boleh menjangkakan masalah, isu, kes anak murid kita dan juga anak kita. Memang tak boleh jangka. Kan? Tiba-tiba dengar gaduh, tiba-tiba ada masalah ni. Tiba-tiba panggil anak kita berubah macam ni. Ada je benda yang akan menguji kita. Sama juga dengan anak murid. Kan? Bukan ada anak murid je, ada mak, ayah apa dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kaedah Nabi Ibrahim alaihissalam sentiasa diberikan arahan oleh Allah yang mengejut. Bayangkan ya, arahan Allah kepada Nabi Ibrahim. Dah dapat anak dah susah nak dapat, umur 8 dia dapat anak. Allah perintahkan apa? Allah perintahkan tinggal di padang pasir yang kering kontang. Masya Allah, arahan mengejut dan arahan yang agak pelik. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sekali-kali mempertikaikan perintah Allah itu. Tapi Nabi Ibrahim memang mempunyai sikap digelar sebagai Khalilullah, iaitu kekasih Allah. Dia suka dan banyak doa Nabi Ibrahim. Ketika Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allah as'aluka hadza ya Ibrahim. Adakah Allah yang memerintahkanmu wahai Ibrahim? Perintahkan apa? Tinggalkan aku ni dengan anak-anak di padang pasir yang kering kontang ni, tuan-tuan puan sekalian. Siti Hajar pelik sangat ni. Pelik ni suaminya bawa ke padang pasir yang tak ada sumber air.
bahkan tak ada pun tempat tinggal manusia, dan Allah perintahkan berhenti di satu kawasan yang tidak ada hidupan. Masya Allah. Dan Allah perintahkan Nabi tinggalkan berdua. Dua-dua lemah. Seorang wanita yang sangat lemah, seorang baby yang sangat kecil. Masya Allah. Bukannya tinggalkan dengan bekalan untuk 1 bulan, untuk 2 bulan. Bukan tinggalkan dengan khemah, dengan bina rumah. Bukan tinggalkan dengan keselamatan. Tak, tinggal macam tu saja. Sampai Siti Hajar bertanya, Allah as'aluka ya Ibrahim. Adakah Allah yang perintahkan, yang meminta kamu buat macam ni, wahai Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, Nabi Ibrahim jawab apa? Bala, bahkan benar, sesungguhnya Allah lah yang memerintahkan aku. Kan, benar, Allah yang perintahkan aku. Lalu Siti Hajar jawab apa? Inna Allah la yudayyi'una. Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan kami. Allah Akbar. Kenapa Siti Hajar sangat kuat keyakinannya? Ini nilai kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik isteri dan juga anak kecil lagi tak didik isteri dengan keimanan kepada Allah. Bila Nabi Ibrahim jawab, ya Allah yang perintahkan aku buat begini. Soalannya Nabi Ibrahim apa-apa Allah. Apa-apa merujuk Allah. Apa perintah Allah, walaupun nampak benda tu tak logik, tetap ditaati. Tapi kita dapati hari ini banyak lagi guru, para pendidik, ibu, ayah belum mentaati semua lagi perintah Allah. Sangat berani melawan perintah Allah. Masih lagi bergelumang dengan maksiat dan sebagainya. Jadi sebab itu kadang-kadang bila berlakulah apa-apa, kekurangan, kesilapan, masalah, isu kita dengan pelajar, kita dengan anak, sebenarnya ia adalah cerminan diri kita, fikir dulu diri kita. Okey, sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian. Bila kalau kita lah nak tinggalkan anak isteri di padang pasir, kita mungkin doa, ya Allah lindungilah anakku, isteriku. Berilah mereka makan cukup. Jauhlah daripada binatang-binatang yang buas. Ya Allah sekalian. Tak, Nabi Ibrahim doa apa? Rabbi ja'alni muqimah salah. Ya Allah jadikanlah aku orang yang tetap teguh mendirikan salat. Wa min zuriyati, dan zuriat keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah terimalah doa kami. Maksud Rasulullah SAW bukan minta supaya walaupun ditinggalkan anak isteri ni, mereka tetap teguh mendirikan salat. Sama juga dengan doa yang masyhur, itu juga doa Nabi Ibrahim, doa apa? Encik, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurratu ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni, doa tu apa? Macam mana tadi? Waktu dah baca lagi. Doa Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah berikanlah kepadaku hablana min azwajina. Ya Allah kurniakanlah kepadaku min azwajina, pasangan, isteri yang penyejuk hati. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina, dan zuriat keturunan penyejuk hati. Dan jadikanlah aku sebagai imam, ikutan, contoh, tauladan yang baik kepada orang yang bertakwa. Sahabat-sahabat, antara kaedah saya lah, berjaya tak berjaya, mudah-mudahan Allah berikan kejayaan saya dalam mendidik anak dan mendidik diri. Memang ada banyak cabaran dalam mendidik. Sangat banyak. Yang paling mencabar mendidik diri sendirilah. Nak jadi baik, nak jadi sabar, nak jadi tenang, nak jadi lemah lembut. Itu paling mencabar. Cabaran pertama dalam bab mendidik adalah mendidik diri sendiri. Itu paling payah. Kita boleh nak, macam ni. No, disiplin macam ni. Gini. Senang cakap kat orang. Pastikan anak tu, okey, minum duduk. Baca doa, kita kata. Okay, semayang elok-elok. Nak tengok semayang, ambil wuduk elok. Ni nak didik anak murid ni, didik anak ni kan. Okay, duduk elok-elok. Jalan elok-elok. Kan main lagi. Handal benar kita dalam bab mendidik. Maksudnya arahan. Kan, teguran, nasihat. Memang handal. Tetapi kita sendiri kadang out. Makan pun gelojoh, makan pun lupa bismillah, jalan pun tak teratur, masih lagi hanyut dalam hiburan, masih lagi macam-macam lah, solat lambat. Kita boleh cakap, okey solat mesti di awal waktu sekian-sekian, wuduk sekian-sekian, tapi kadang-kadang kita pun wuduk yang tak khusyuk, solat yang tak khusyuk dan sebagainya. Itulah cabaran utama mendidik adalah mendidik diri sendiri. Sebab itu Rasulullah ada contoh ladan baik, sebab Rasulullah dah berjaya dan memang Rasulullah dilabelkan pendidik yang terbaik sebab Rasulullah ada contoh dan berjaya mendidik diri sendiri yang terbaik. Jadi antara tip yang mudah sahabat-sahabat sekalian, baca selalu doa Nabi Ibrahim ni. Ringkas, Rabbi habli
Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli. Macam tu ke? Saya confuse lah. Encik boleh cari ke? Okey. Surah As-Saffat. Encik boleh cari tak? Saya takut salah lah ejaan. Surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Betul. Okey, ayat 100. Surah As-Saffat ayat 100. Maksud dia apa, tuan-puan dan puan sekalian? Rabbi, wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, habli, kurniakanlah, habli, Allah yang wahab, Allah yang maha memberi, kurniakan li kepadaku, minah daripada, kurniakanlah kepadaku daripada, kurniakan apa? Minas salihin, daripada orang-orang yang soleh. Dimaksudkan di sini anak yang soleh. Ini doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meminta dengan Allah anak, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Minta Rabbi habli minas salihin. Tetapi doa ini juga boleh digunakan untuk kita harian. Saya pun ada ketikanya, ialah anak-anak kan, menguji sabar kita. Kadang tu masa marah tu berhenti sekejap. Rabbi habli minas salihin. Terus selit dengan doa, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh. Ia boleh gunakan juga dengan anak murid. Nama pun anak, nama pun murid, anak murid. Boleh gunakan dengan anak murid. Ya Allah jadikanlah anak muridku anak yang soleh. Sebab apa? Bila kita minta, Nabi SAW, Nabi Ibrahim, mana Nabi, semua minta jadi soleh. Kalau soleh, tuan-puan sekalian, soleh membawa masuk baik. Soleh bermaksud baik. Kalau soleh, mesti rajin. Kalau soleh, mesti beradab. Kalau soleh, mesti disiplin. Kalau soleh, mesti apa encik? Ya, cemerlang. Itu adab. Mesti cemerlang belajar. Kalau soleh, mesti amanah. Tepati janji. Maksudnya, tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita doa, anak kita jadi anak yang soleh, soleh minas solihin, anak yang baik, baik itu mengandungi semua. Jangan ingat, baik budak ni beradab tak. Bila baik, dia merangkumi mesti rajin, beradab, disiplin, cemerlang belajar, amanah tepati janji semuanya. Subhanallah. Bercakap benar, apa lagi? Maksudnya sifat-sifat yang baik terkandung semua dalam soleh tu. Jadi, saya nak share. Ada apa kisah benar? Ramai ibu-ibu yang share dengan saya bila berjumpa depan, Ustazah hebatlah doa Rabbi habli minas solihin. Saya dah dengar Ustazah banyak kali ceramah sebut satu hari. Ada yang seorang ibu ni kata, Ustazah, anak lelaki dia ni susah nak semayangnya, masalah akhlaknya, degilnya. Dia kata, Ustazah, saya sebut dengan niat tuju kepada anak, saya sebut banyak kali. Teringat je Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kurniakanlah bagiku anak yang soleh. Anak yang soleh dimaksudkan anak tu. Jadi anak tu anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Terbayang je Rabbi. Nak marah je ke anak tu? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Subhanallah. Tengah marah pun berhenti sekejap. Rabbi habli minas solihin. Subhanallah. Selalu di bibir tu dia kata, Ustazah, subhanallah, anak yang saya bimbangkan beberapa tahun ni, sebab anak tu dah umur belasan tahun, tak nak susah nak semayang apa, dia berubah dan tempoh 2 minggu, Ustazah. Setelah saya konsisten doa Rabbi habli minas solihin, 2 minggu perubahan yang sangat ketara. Dia mula bangun solat dan dia solat sendiri, tak payah saya bebel, tak payah saya marah. Lepas tu Ustazah yang mengejutkan saya, dia pula yang ingatkan saya tentang solat. Bukan saya tak solat, Ustazah. Bila dah masuk waktu dia ingatkan, Mama, waktu solat dah nak masuk. Dia, ya Ustazah, saya terkejut daripada dia tu yang dah pun remaja, dah masuk belas tahun, susahnya nak solat, liatnya nak solat, jadi bergaduh saya dengan dia. Terbalik Ustazah, dia yang ingatkan saya solat.
Dia kata, ya Allah, Alhamdulillah Ustazah, selama ni saya menganggap mudah dan remeh tentang kuasa doa. Sedangkan Nabi dah sebut, doa usilahul mu'mini, doa adalah senjata umat Islam. Senjata ni kita guna apa? Kalau sebut senjata, pertahankan diri. Senjata untuk menyelamatkan. Senjata adalah satu perkara yang kita gunakan bila keadaan terdesak. Betul kan? Tetapi dalam Islam, doa ini menjadi satu ibadah. Nabi bersabda, doa mukhul ibadah. Doa adalah kepalanya ibadah. Maksudnya antara ibadah, kepala ibadah, ibadah paling utama adalah doa. Jadi, saya tak sempat nak kupas pasal metodologi dakwah ataupun didikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi secara umumnya Nabi Ibrahim meninggalkan kita banyak doa-doa. Dan sikit-sikit Nabi Ibrahim memang banyak berdoa. Akhirnya Nabi Ibrahim diberi gelaran Khalilullah, iaitu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi banyak lagi kisah sebenarnya, testimoni wanita-wanita, ibu-ibu yang berkongsi doa Rabbi habli minas salihin. Sebab apa Ustazah, ada banyak lagi doa yang lain untuk dapat anak yang baik, anak yang soleh. Memang banyak, antaranya Allahumma hafazna bima hafazta ibadaka salih. Ya Allah, peliharalah anak-anak kami sebagaimana engkau memelihara hamba-Mu yang soleh. Contohnya, peliharalah kami. Sebenarnya kalau nak kongsi doa untuk anak sangatlah banyak. Cuma kenapa saya selalu bawa doa ini, surah As-Saff ayat 100? Kerana Nabi Ibrahim telah terbukti anaknya semuanya soleh. Subhanallah. Jadi contoh yang sangat bagus. Kalau saya bagi contoh doa saya ataupun doa selain daripada firman Allah, belum tentu lagi anak kita dijamin soleh, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Jadi bila sebut Rabbi habli minas salihin, Allah jadikanlah ni doa Nabi Ibrahim. Kemudian doa ni simple. Itu saja. Sebab saya suka memudahkan. Kalau bagi doa yang panjang, kita dengar memang sedap, memang indah maksud dia, doa pula daripada hadis Nabi contohnya kan. Tetapi kalau sukar untuk kita beramal, lalu kita jadi menangguhkan beramal, lambatlah kita dapat manfaat. Jadi ni senang. Tuan-puan boleh hafal dah tempoh 5 minit je. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Senang. Dan kena faham masuk. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku anak yang soleh. Masya Allah. Begitu juga kalau orang tanya, Ustazah, saya dah menikah lama tak ada anak. Saya pun suruh doa tu. Saya kata doa surah As-Saff ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Sebab apa? Itu doa Nabi Ibrahim minta dengan Allah supaya dapat anak yang soleh. Okey. Sekarang itu contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, 5 minit lagi insya-Allah. Yang kedua, contoh Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam contoh. Yang kedua kita bagi contoh Nabi Yaqub alaihissalam. Kita tahu Nabi Yaqub dikurniakan 12 orang anak. Ada 12 orang anak, ramai. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini adalah yang paling kecil, yang paling bongsu. Dan kalau kita tengok dalam surah Yusuf ayat yang keempat, surah Yusuf adalah surah yang ke-12 ayat yang keempat, yang bermaksud, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, wahai ayah yang disayangi. Memang perbualan Nabi ni kalau dengan ayah, dengan perbualan kalau abi maksud dia ayahku. Macam anak-anak saya panggil ayah dia abi lah. Tapi bila panggil ya abati. Abati dalam bahasa Arab maksudnya ayah kesayanganku. Kalau sebut ya binti kan ataupun wahai anakku, kita boleh bahasa Arabnya wahai anakku. Tapi bila sebut ya bunayya membawa maksud wahai anak kesayanganku. Subhanallah, kalau kita tengok bahasa para nabi, dia panggil anak dengan perkataan disandingkan dengan perkataan sayang. Kita pernah tak panggil anak kita ataupun anak murid kita dengan panggil nama dia sayang? Aisyah Humairah sayang. Sebut perkataan sayang tu. Humairah sayang, sini kejap. Muhammad sayang, sini kejap. Contoh kan. Ataupun kita panggil anak kita Atikah sayang, ataupun gua-gua. Subhanallah. Dan itu contoh tauladan komunikasi para nabi dengan anak. Dia akan gunakan perkataan wahai anak kesayanganku. Anak pula panggil ayah dia wahai ayah kesayanganku, wahai ibu kesayanganku. Kesayangan tu bukan sebab ada banyak, maksud nak sebut sayang sangat. Sama juga Nabi Ismail bila dia panggil ayah saat nak sembelih tu, kan bila Nabi Ibrahim kata ya bunayya, wahai anak kesayanganku, aku bermimpi menyembelihmu. Lalu apa jawapan Nabi Ismail AS? Ya bunayya, wahai ayahku sayang, wahai ayahku yang tersayang. Laksanakanlah perintah Allah, nescaya kamu akan dapati aku di kalangan hamba-hamba Allah yang sabar. Bukan marah,
Bila dengar ayah nak sarankan ni, nak bagi tahu ni, Allah perintah suruh sembelih, Nabi Ismail bukan marah sampai hati, ayah biar betul, takkan nak sembelih aku ya Allah, wahai ayah, sampai tak. Nabi Ismail tak pertikaikan. Bahkan bila Nabi Ibrahim cerita adanya perintah Allah untuk sembelih, Nabi Ismail apa? Jawab apa? Dengan panggilan sayang. Masya Allah, subhanallah. Itu ya. Jadi, ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. 11 bintang, matahari, 11 bintang. Kemudian matahari satulah, bulan pun satu. Ada 11 bintang yang sujud, ada matahari dan bulan juga sujud kepadaku. Maka selepas itu apa jawapan Nabi Yaqub kepada anaknya Yusuf? Ayahnya berkata, hai anakku yang aku sayangi. Ya bunai, wahai anak yang aku sayangi. Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka bimbang, mereka akan buat perancangan untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Okey. Dalam cerita antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub, kita dapati komunikasi antara ini bukan dengan ibu dengan ayah. Anak lelaki dengan ayah. Apa yang berlaku? Betapa dekatnya dan hebatnya komunikasi sampai boleh bercerita tentang mimpi. Macam tu. Kayu ukur hubungan kita dengan anak. Pernah tak anak kita cerita pasal mimpi pada kita? Umi, malam tadi kan mimpi gini-gini. Sebab ada ibu ayah, bila anak baru nak start, tak payahlah nak cerita pasal mimpi. Tak habis. Cerita je. Contohnya macam tu lah. Tapi nak kata hebatnya hubungan Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf dengan anak-anak. Bukan Nabi Yusuf je, semua anak pun. Nabi Yaqub adalah pendengar yang baik kepada anak-anak. Sebab itu Nabi Yusuf tanpa berfikir nak cerita tak. Maksudnya apa-apa kongsi dengan ayah. Sebab Nabi Yaqub adalah pendengar yang baik, ayah yang memahami. Jadi Nabi Yusuf ni boleh bercerita. Subhanallah, Nabi Yaqub pun tak tahu nak nafsirkan mimpi tu. Tapi mimpi apa? Bulan, bintang, sujud, apa semua kan? Nak sebutnya hubungan baik, komunikasi yang baik yang dicontohkan oleh para Nabi. Jadi kita sebenarnya bersedia tak dengar. Kadang anak murid kan, datang pergi tadika taskar kan nak bercerita. Cikgu ni, kalau kita adalah cikgu yang pelajar boleh bercerita, kita ada ciri-ciri pendidikan gaya Nabi. Bukan Nabi Muhammad saja, ini adalah pendidikan gaya Nabi Yaqub alaihissalam. Tetapi Nabi Muhammad pun sama. Saya jenis yang kuat mimpi tuan-puan sekalian. Memang boleh katakan hampir siap malam mimpi. Antara orang kata sebab apa? Kuat berfikir. Apa yang fikir masuk dalam mimpi. Dan pendengar tetap saya adalah suami. Subhanallah, suami saya bukan nak cerita baik suami, tiba-tiba Zaza kan nak memuji-muji suami. Sebab alhamdulillah sampai hari ni suami adalah pendengar tetap mimpi saya. Saya akan cerita, malam tadi kan gini ni, okey dia layan. Tak pernah lah dia hedik, dia kata bosan dah sikit mimpi. Tak habis cerita pasal mimpi. Mesti saya share, mimpi gini lah, gini. Tapi kalau suami saya bagi warning, hedik sekali, asyik cerita mimpi. Tak payah cerita lah, mimpi mainan tidur. Mungkin saya dah berhenti bercerita. Pagi tadi pun saya cerita. Saya mimpi ada perompak masuk rumah lah, apalah, macam-macam lah. Jadi, cuba fikir, anak kita ada bercerita tak pasal mimpi? Kalau tak pernah, takkan anak kita tak pernah bermimpi? Kalau anak kita tak pernah cerita, mungkin kita ni ada masalah komunikasi dengan anak. Mungkin kita pernah menghentikan anak kita bila nak bercerita. Anak kita start cerita, Umi ini. Umi ada kerja ni. Nanti Umi dengar, nanti. Lama-lama anak-anak dah tak ada lagi keinginan untuk bercerita kepada kita. Itu ada satu kerugian yang sangat dahsyat. Ibu ayah, kalau anda kehilangan anak kecil untuk bercerita kepada anda sebenarnya telah mula kehilangan anak tersebut. Sebab apa? Dia akan mula cari tempat lain untuk dia bercerita. Mungkin dijadikan kawan sebab kawan akan dengar. Kawan akan sudi mendengar cerita-cerita dia. Anak-anak membesar, dia ada banyak cerita. Dia nak luah. Dia nak share apa yang dia rasa, apa yang dia fikir dan sebagainya. Masya Allah. Sebab itu Mak Saleh kan dia ada story apa? Encik? Story, bukan storytelling.
Bedtime story. Kan dia akan borak-borak, dengar cerita, berkongsi. Bukan kita nak dicontoh tu. Okey, sebenarnya banyak lagi falsafah yang kita dapat daripada pendidikan Nabi Yaakob dengan anak-anak dia. Bayangkan setelah Nabi Yusuf kan ditinggalkan dalam dalam perigi yang gelap. Lepas tu anak-anak lelaki, adik-beradik lain tu bawa baju Yusuf, Nabi Yusuf dengan ada darah, pada itu darah serigala yang mereka sembelih kan, yang mereka bunuh. Lepas tu bila bawa balik, Nabi Yaakob pun pegang. Nabi Yaakob sebenarnya tahu abang-abang Nabi Yusuf ni membuat makar, merancang sesuatu yang buruk. Tapi Nabi Yaakob ni tak pernah herdik marah anak-anak. Subhanallah, tak pernah. Nak kata Nabi Yaakob ni sabar sangat mendidik anak. Walaupun Nabi Yaakob sampai buta menangis rindukan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yaakob tetap melayani anak-anak yang membuat kejahatan kepada adik kecil ni, tetap layani dengan baik, tidak menuduh sebarangan, tak mengherdik, tak maki hamun. Nabi Yaakob sangat sabar. Sehingga kan berlaku peristiwa, berlaku kemarau sekian-sekian, kemudian Nabi Yaakob minta abang-abang apa semua ni kan, Bunyamin, sekali ada cerita Bunyamin apa semua, pergilah ke sebuah negeri yang di sana adanya pemimpin yang aman, jumpalah. Kan jumpalah Nabi Yusuf dengan abang-abang, dan Nabi Yusuf memaafkan abang-abang dia dengan kata-kata yang sangat baik. Subhanallah, tak tunjuk kebencian. Nak kata sebab apa? Hebatnya Nabi Yaakob mendidik anak-anak. Allahu Akbar. Okey, itu kisah Nabi Yaakob. Kemudian seterusnya antara yang terakhir iaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Tapi pagi tadi saya dah ceritakan dah banyak contoh tauladan yang Rasulullah berikan dalam bab mendidik. Kan Rasulullah pernah mendidik anak kecil dalam mengambil wuduk. Rasulullah bukan perintah kalau anak kecil. Rasulullah kata, okey sekarang basuh tangan hingga ke siku. Okey sekarang ni, tak. Rasulullah kalau anak kecil, Rasulullah tunjuk. Sebab apa yang terakam di dalam minda lebih kuat daripada apa yang didengar oleh telinga. Apa yang terakam di dalam minda, apa yang dilihat dengan mata lebih kuat melekat di dalam ingatan anak-anak berbanding apa yang dengar dalam telinga. Sebab itu Rasulullah kalau dengan anak kecil mesti tunjuk. Sebagaimana Rasulullah menunjukkan kaedah untuk ambil wuduk, saya tak ingatlah kepada anak kecil mana, saya tak ingat. Tapi Rasulullah tunjuk, ajar dengan perbuatan. Rasulullah ambil wuduk depan anak itu. Rasulullah tunjuk sampai selesai. Masya Allah. Sama juga Rasulullah tunjukkan semua cara makan, bukannya hanya okey makan ini apa ni, tak. Rasulullah tunjuk kekal makan dengan perlahan, baca bismillah, baca doa. Anak-anak akan tengok, akan perhati dan sebagainya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, hampir 90%, 80% lah kita rendahkan sikit. Visual, apa yang dilihat oleh mata itu lebih kuat dan lama terkesan di dalam hati dan juga fikiran berbanding kata-kata. Dan manusia sangat bila bertembung perbuatan dengan kata-kata, kalah mati kata-kata. Contoh, seorang ibu kata, jangan cakap tinggi suara. Tapi di waktu yang sama, si ibu ni tunjuk contoh apa? Tinggikan suara kepada suami. Si ibu ni kalau cakap dengan suami dia tinggi suara, bang, gini. Anak tengok betul kan? Tapi tiba-tiba ibu ni nak didik pula anak, jangan bercakap tinggi suara walaupun sama-sama. Jangan gini-gini. Tapi apa yang terakam dalam minda mereka duk tengok ibu ni tinggi suara pada si ayah. Tapi kalau ibu ni cakap dengan ayah lemah lembut, sopan, hormat, anak juga terus akan ikut. Subhanallah. Sama juga guru-guru di sekolah, di rumah dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan kesan kita didik diri kita sebenarnya, walaupun, Masya Allah, tuan-puan kena ingat ni, perkara ni sangatlah penting dan saya juga memang berhati-hatilah benda ni. Kalau kita buat kejahatan walaupun bukan depan anak, ia tetap memberi kesan. Memang bunyi macam berat sangat tu Ustazah. Contoh, depan anak kita minum duduk. Tapi belakang anak, kalau dah dahaga sangat, tekan je water dispenser, minum. Lepas tu dengar kaki anak berlari dan je duduk. Walaupun kita minum berdiri belakang anak, bukan depan anak, kita bimbang anak kita pun sama. Depan kita minum duduk, belakang kita minum berdiri. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu, perkara pertama sebelum mendidik, perlu jadi orang yang terdidik. Perlu didik diri sendiri. Kita nak anak kita ahli Al-Quran, mencintai Al-Quran, kita kena start cintakan Al-Quran. Kita boleh suruh, baca Quran 2 muka surat, baca Quran 5 muka surat, nanti Umi nak tasmik.
10 ayat terawal, 10 ayat terakhir. Nanti Umi nak tasmih. Hafal? Oh boleh tuan-puan sekalian, boleh. Anak tu pun hafal lah, bacalah. Dia akan baca tapi bukan dengan rasa cinta. Dia baca sebab dia disuruh dan diugut. Contohnya, kalau dah baca 5 surat, baru boleh buka TV. Kalau dah zikir habis-habis ni, baru boleh main. Kalau ni, bukan itu motivasi betul. Tetapi jika ibu ni menunjukkan contoh, lepas solat je zikir, solat pun di awal waktu, lepas solat mesti baca Quran, dan ibu buat dengan rasa cinta kepada Al-Quran, anak ibu ayah buat, anak akan datang sendiri dan dia akan baca dengan rasa cinta. Itu beberapa contoh saja sahabat-sahabat sekalian. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kita apply konsep dan prinsip yang sama dalam perihal-perihal yang lain. Subhanallah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Saya rasa sekadar itulah perkongsian kita pada petang yang berkah ini. Saya mengharapkan terutamanya diri sendiri dapat manfaat. Saya sendiri nak berubah. Sentiasa jadi lebih baik. Saya kan kalau lepas ceramah saya buat apa? Saya akan cover lah balik. Saya akan dekat dengan anak. Okeylah, buka okey sekejap. Saya akan, adalah, bila saya bercakap ni sebenarnya saya ada rasa bersalah. Rasa bersalah dengan diri sendiri. Sebenarnya bila saya sebut tu saya sedang recall apa kesilapan saya, apa pernah saya buat. Jadi of course saya akan muhasabah diri. Jadi semoga apa yang kita kongsi untuk kebaikan diri saya dan sahabat-sahabat semua. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur iaitu Persatuan Pengusaha dan Pengasuh Taska Negeri Sembilan yang dihadiri kuliah pada petang ini di kalangan para pendidik, para pengusaha Taska Tadika, dan saya mendoakan saya mendoakan ya Allah dan kita semua mendoakan wabak COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Taska dan Tadika akan beroperasi seperti biasa. Akan kembali beroperasi seperti biasa tuan-puan sekalian, dan hasil daripada sabar, hasil daripada ketabahan sahabat-sahabat para pengusaha sekalian, Allah lipat gandakan dunia dan akhirat. Subhanallah. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Najihah selaku moderator, Puan Hajah Rozita Haji Kamil, Presiden Persatuan Pengusaha dan Pengasuh Taska Negeri Sembilan, Puan Andrili selaku Naib Presiden, seterusnya kepada semua para pendidik di kalangan pendidik dan pengasuh Taska dan Tadika, dan kepada semua pendidik sama ada pensyarah, guru-guru, ibu ayah, kakak didik adik, suami didik isteri, isteri didik suami, semualah kita semua adalah murabi, kita semua adalah pendidik. Dan saya doakan semua pendidik terus tabah, terus kuat kerana pekerjaan yang paling mulia, kedudukan yang paling tinggi adalah muallim yang menyampaikan ilmu, muadib, pendidik. Subhanallah. Jadi jika anda ditakdirkan Allah jadi pendidik ataupun pengasuh di Taska atau Tadika, jangan sebut perkataan saya ngajar Taska je, saya guru Tadika je, saya je tu. Di sisi Allah, pendidik, penyampai ilmu, walaupun ilmu biasa-biasa je, ilmu yang peringkat rendah, sebab apa? Sebab yang menerima ilmu tu pun kanak-kanak. Jangan merendahkan level yang telah Allah naikkan darjat. Allah menaikkan darjat kedudukan guru, muallim, muadib ni sangatlah tinggi. Jadi janganlah boleh kita menghinakan. Selepas ini kalau orang tanya, jawab dengan syukur, dengan bahagia. Alhamdulillah saya guru Tadika. Kan beza tu. Kerja apa? Alhamdulillah. Saya kerja mengajar di Taska. Saya guru Tadika. Saya Taska, saya ngasuh. Sebut tu dengan kesyukuran, sebut tu dengan kebanggaan. Bukan bangga riak takabur tu. Dengan sesyukur. Sebab apa? Walau banyak sangat pekerjaan dalam dunia ni, tetapi Allah takdirkan kita menempuh perjalanan yang susah untuk jadi pendidik, pengasuh dan sebagainya. Subhanallah, Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, yang paling baik di kalangan kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saya percaya semua pendidik, terutamanya pendidik di kalangan orang Islam, sentiasa mengajar tentang Al-Quran, muqaddam dan sebagainya. Masya Allah. Terima kasih semua. Saya mohon maaf. Salah silap, kekurangan, saya rasa sekadar itu. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey dah tu bang. Okey. Terima kasih banyak Ustazah atas perkongsian yang makna kepada kami pada hari ini. Bagaimana cukuplah Rasulullah sebagai kedua hasanah buat kita sebagai pendidik. Bagaimana sirah-sirah Nabi terdahulu, Nabi Ibrahim,
boleh menjadi tauladan buat kita. Okay. Terima kasih Ustazah atas lapangan masa yang telah berikan kepada kami semua. Ustazah ada hadiah? Ya. Okey, terima kasih Ustazah. Sama. Sebab kali ni kita untuk yang ada. Sebenarnya tak berapa jelas suara moderator tersekat-sekat, terputus-putus. Oh ya? Tapi okey. Saya okey saja. Maksud saya, ya sekadar itu. Subhanallah. Terima kasih ya moderator pengajar. Okey. Untuk audiens yang lain, mohon tunggu sebentar sebab ada kata-kata akhir daripada Presiden Bonda Puan Rozita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Sama, terima kasih juga. Terima kasih Ustazah. Sama, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita dapat bersama dengan Ustazah Asmah Harun walaupun dalam tempoh 1 jam daripada 2.5 tadi sampai lebih hampir 1.5 jam. Masya Allah. Comelnya saya tengok Ustazah ni dengan anak. Allah. Saya nak 10 Ustazah. Oh ramai, Masya Allah. Ustazah menyampaikan tadi lenguh tangan saya mencantik nota. Agak-agaknya nota Facebook ni saya akan ulang-ulang balik sebab dia sangat sentap mengenentuh diri saya sendiri yang banyak. Subhanallah. Sekarang ni saya nak tumpu pada cucu lah pula. Ya, betul. Belum terlambat. Dia nak panggil Rayyan. Panggillah wahai anak deku Profesor Zahra Al-Hayat Al-Hafizah. Betul. Panggil cici saya, Rayyan sayang. Kan itu para Nabi memang punya perkataan sayang selalu. Ya, Masya Allah. Saya nak ubah Ustazah. Terima kasih Ustazah. Untuk itu janganlah serik ya untuk bersama kami. Kami ada setiap 2 minggu sekali. Allah tak serik dan jangan serik dengan saya. Hajah banyak. Hajah inspirasi saya juga. Seorang nenek yang hebat walaupun usia macam ni terus berkhidmat. Subhanallah. Hajah doakan saya ya insya-Allah. Saya juga nak berpesan Ustazah, kami tak boleh hari-hari di Facebook. Jadi pada viewer, pada juga anak-anak dia dan sahabat di Zoom, sila layari page Ustazah Asmah Harun. Memang sebutir-sebutir daripada surah Az-Zariyat ayat 21, surah Ad-Duha, surah As-Saffat ayat 100, surah Ibrahim ayat 40 sentap. Dan poin-poin Ustazah tu cukup untuk saya bawa untuk tesis saya nanti insya-Allah. Masya-Allah. Ustazah nak keluar dah ke? Ya, saya boleh keluar dulu ya? Boleh. Jadi kepada jom kita bye-bye pada Ustazah. Jangan tinggalkan jangan tinggalkan saya. Saya perlu bersama anda sekalian. Okey, Tuan